Jong Nam, wanita Vietnam dihukum penjara 3 tahun. RTM terus relevan selari revolusi industri 4.0. Salam hormat dan salam sejahtera N5 bersama saya Larendra Fiona bertebaikan lintas langsung ke negeri-negeri. Hari ini kita melekat dengan RTM Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah. Kita juga akan bersama Muhammad Dia Sahlan untuk lintas langsung dari Sabah, dan selepas itu kita bersama Syafiq Azrul Zafri di Negeri Sembilan, dan akhir sekali kita bersama Muhammad Rashidi Isa di Terengganu. Terus setia N5. Kes bunuh warga Korea Utara Kim Jong Nam, tertuduh kedua iaitu wanita warga Vietnam dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Duan Thi Huang memilih untuk mengaku bersalah terhadap pertuduhan alternatif pihak pendakwaan. Hakim Azmi Arifin membuat keputusan itu selepas mendengar hujah kedua belah pihak serta memerintahkan hukuman penjara berjalan daripada tarikh tangkapan pada 15 Februari 2017. Duan 30 tahun dikenakan 2/3 daripada jumlah tempoh hukuman setelah diberi tempoh pengurangan selepas menjalani hukuman di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Mengikut pertuduhan baru, Duan didakwa secara sukarela menyebabkan kecederaan dengan senjata atau cara berbahaya terhadap mangsa. Sebelum ini, dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori. Duan dijangka dibebaskan 4 Mei ini selepas melengkapkan tempoh hukuman di penjara Kajang. Prosiding kes mengambil masa lebih 2 tahun dengan tempoh perbicaraan setahun di Mahkamah Tinggi Shah Alam. 3 orang maut termasuk kanak-kanak berusia 6 tahun dalam kebakaran di Langkawi pagi tadi. Kebakaran yang berlaku di Bukit Malut itu menyebabkan sebuah rumah 70% musnah. 2 lagi yang maut adalah ibu mangsa Nur Suhaila Ahmad, 41 tahun, dan seorang lelaki dipercayai ayah mangsa Muhammad Nahar Suhaimi, 39 tahun. Ketua Bomba Zon Langkawi Fazullah Muhammad Nur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 7.03 pagi dan 29 anggota dan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Langkawi dan BBP Persiaran Putra Langkawi dikejarkan ke lokasi kejadian. Daripada pihak bomba, kami menerima panggilan pagi tadi pada jam 7.03 pagilah melalui panggilan telefon direct ke balai, di mana pasukan kami telah respon dan kami tiba ke lokasi lebih kurang jam 7.11 pagilah. Dan ketika kami sampai, keadaan api memang marak dan pemadaman telah dilakukan. Setelah pemadaman dilakukan, overhaul, kami mendapati ada mangsa di dalam rumah ni, di mana seorang di kawasan ruang tamu dan 2 orang di dalam bilik air. Menurut maklumat awal, saksi kesemua penghuni berjaya keluar dari rumah yang sedang terbakar. Namun selepas kerja-kerja pemadaman dilakukan, pihak bomba menemui 1 mayat lelaki rentung, manakala mayat wanita dan seorang lagi kanak-kanak ditemui mati di dalam bilik air. Kebakaran dapat dikawal sepenuhnya pada 9.41 pagi dan punca kebakaran serta kerugian masih dalam siasatan, manakala unit forensik bomba dari Alostar akan membuat siasatan lanjut. Di Johor pula, seorang maut manakala 2 lagi terselamat selepas bot dinaiki mereka terbalik di Kampung Penghulu, Bukit Gambir. Dalam kejadian semalam itu, Muhammad Syafi'i dan Muhammad Adha Muhammad berjaya menyelamatkan diri dengan berenang ke kawasan tebing, manakala Masri Ahmad pada mulanya gagal ditemukan. Mayat Masri Ahmad hanya ditemukan terapung pagi tadi kira-kira 1 kilometer dari pusat kawalan hadapan. Jelas penguasa bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Gambir, Muhammad Khairul Sufian Dahari, 10 anggota digerakkan bagi mengesan mangsa sejurus menerima panggilan. Operasi turut dibantu unit pasukan penyelamat di air polis, Angkatan Pertahanan Awam dan orang awam melibatkan jarak 150 meter dari lokasi kejadian.
Operasi Mencari dan Menyelamat SAR Muhammad Ashraf Hassan, seorang pembantu makmal klinik kesihatan Muar yang hilang ketika menyertai larian Gopeng Ultra Trail di kawasan Gua Tempurung Sabtu lalu, diteruskan. Operasi hari ke-10 itu dibantu pasukan khas taktikal Operasi Penyelamat Malaysia Storm dari Selangor dan Negeri Sembilan diketuai komandannya Ismail Abdul Ghani. Operasi yang turut melibatkan unit multi-skill team MAS Team itu akan menumpukan kepada dua lokasi iaitu dari checkpoint 6 yang merupakan lokasi terakhir mangsa dilihat dan kawasan di sekitar Gua Kandu. Kami tidak menetapkan berapa hari kami berada di sini. Pencarian kami ini berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang ada. Hasrat kami sehingga mangsa dijumpai. Ismail berkata demikian dalam sidang media di pos kawalan bomba di Kampung Pintu Padang, Gopeng, Perak. Dalam menghadapi kepesatan bidang teknologi, aspek modal insan perlu diberi perhatian khusus. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata kementeriannya secara berterusan melaksanakan pelbagai pembaharuan dalam aspek kemajuan kerja warga RTM. Langkah tersebut termasuklah menyediakan sesi latihan untuk kesiapsiagaan warga kerja RTM menghadapi era industri 4.0 dan RTM digital. Hari ini kita menyambut tahun ke-73 RTM. Dan kita juga faham bahawa dunia sekarang telah pun menuju ke arah teknologi moden. Jadi untuk kita pastikan bahawa RTM juga boleh melangkah ke depan dalam era ini, perlulah untuk kita melaksanakan perubahan. Saya cukup yakin dengan warga RTM yang kita sedia ada ini, selepas 73 tahun kita berjaya, saya cukup yakin bahawa kita akan berjaya lagi. Jadi kepada semua warga RTM, thank you very much. Apa yang kita telah laksanakan selama ini telah pun menunjukkan hasil. Marilah kita bersama-sama meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan RTM demi negara kita. Pada masa sama, beliau yakin kualiti perkhidmatan RTM dapat terus ditingkatkan demi kelestarian RTM sebagai saluran nombor 1 kerajaan dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Sambutan Hari RTM ke-73 berperanan sebagai wadah penyampai maklumat dan informasi terkini, Radio Televisyen Malaysia RTM menyambut hari ulang tahun penubuhannya hari ini. Tanggal 1 April menjadi detik bersejarah buat RTM yang telah menabur bakti sebagai stesen penyiaran pertama di negara ini. Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafiee berkata, bergerak seiring keperluan semasa, pelbagai pembaharuan telah dilakukan RTM agar terus relevan selari dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Dalam tempoh 73 tahun itu banyak sudah kita mengalami transformasi dan saya percaya dalam tahun-tahun kebelakangan ini kita akan berusaha ke arah melibatkan diri dalam penyiaran digital. Kita sekarang ini dalam peringkat percubaan beberapa saluran yang kita rasa sesuai untuk kita perkenalkan, dan insya-Allah kalau segalanya berjalan lancar kita akan memperkenalkan saluran baru dalam bentuk digital high definition, berdefinisi tinggi dalam masa terdekat ini. Beliau ditemui selepas sambutan Hari RTM ke-73 yang disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Dalam ucapannya, Gobind Singh menyatakan perubahan RTM dalam menonjolkan imej baru dan lebih agresif bukti RTM mampu bersaing secara sihat dan menghasilkan produk berkualiti. Serentak dengan itu, turut dilancarkan saluran percubaan berita RTM menerusi platform My Free View dan wajah baru
saluran. Selamat ulang tahun yang ke-73 buat RTM. Saya harapkan moga-moga RTM akan sentiasa berkembang, sentiasa maju ke hadapan, sentiasa menjadi peneraju dalam bina penyiaran di dalam Malaysia. Happy birthday RTM. Semoga RTM sentiasa berkembang maju sebagai satu badan media yang antara yang paling terbaik di Malaysia, yang dapat memberikan berita-berita yang terbaik dan juga memberikan info-info yang benar dan sah, bukannya yang palsu. Dan saya percaya RTM sekarang ini sudah semakin membesar dan kita dapat saksikan RTM semakin banyak perkara baru yang dilakukan. Jadi saya pasti banyak yang pastinya menanti penonton-penonton setia RTM. Malaysia di landasan tepat untuk bangkit semula jika terus dijana reformasi pelbagai institusi dalam negara. Dalam sektor kesihatan, anggaran peningkatan 7% warga emas berusia lebih 60 tahun menjurang 2020 antara perkembangan positif yang dicapai. Perkara itu dinyatakan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Konvensyen Kebangkitan Harimau Asia di kampus Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Di sebalik pencapaian berkenaan, cabaran mengendali dan menguruskan kewangan bagi menyediakan fasiliti mencukupi dalam menjamin kualiti hidup warga emas digalas kementerian dengan penuh tanggungjawab. Topik perbincangan ialah membina institusi sosioekonomi yang mapan untuk mendepani cabaran abad ke-21. Turut sama membincangkannya tokoh ekonomi Tan Sri Kamal Saleh, pengarang bersama laporan UNICEF Kanak-Kanak Pinggiran Zohair Muhammad Rosli dan bekas Profesor Ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Madya Madeline Burma. Mereka sependapat yang kemajuan negara sangat berkait rapat dengan institusi negara yang memerlukan reformasi dalam mengembalikan kegemilangannya. Sebanyak 5 sesi perbincangan diadakan pada Konvensyen Kebangkitan Harimau Asia yang sedang berlangsung di UiTM Shah Alam. Ucap tama sempena konvensyen tersebut dijadualkan akan disampaikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad malam ini. Untuk perkembangan di sana, kita bersama wartawan Fabian William. Fabian? Baik, terima kasih Fiona di Angkasa Puri, dan kita terus memberikan laporan dari UiTM Shah Alam bersempena dengan Konvensyen Kebangkitan Harimau Asia. Dan untuk makluman, terdapat 5 sesi yang diadakan dalam konvensyen ini, di mana sesi pertama hingga sesi ketiga telah pun berlangsung pada pagi tadi. Sesi pertama dan kedua membincangkan tentang membina institusi sosioekonomi yang mampan untuk mendepani cabaran abad ke-21 dan budaya tinggi sebagai pembangkit peradaban bangsa. Selepas tamat sesi kedua, ucapan wawasan pendidikan pula disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik sebelum meneruskan sesi ketiga yang membincangkan tentang kepentingan industri berteknologi tinggi milikan tempatan dalam pembangunan negara. Sesi keempat disambung pada pukul 2.30 petang yang memfokuskan tentang mendepani arus industri destruktif. Sesi terakhir iaitu sesi kelima pula membincangkan tentang pemerkasaan agenda Bumi Putera sebelum ucapan penggulungan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada sebelah malam pula dijadualkan ucap tama oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad tentang kebangkitan Malaysia sebagai Harimau Asia. Baiklah, saya rasa itu saja perkongsi yang dapat saya kongsikan untuk Nasional 5 hari ini. Kita kembali semula kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan Fiona. Baik Fabian, terima kasih. Dan turut serta pada Konvensyen Harimau Asia ialah Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Selepas mencapaikan ucapan pembukaan, beliau berkata, pindaan perlembagaan untuk menurunkan had umur pengundi daripada 21 kepada 18 tahun akan diusulkan pada mesyuarat kedua sesi Parlimen kali ini. Kementerian Belia dan Sukan akan mengetuai pembentangan usul berkenaan setelah mendapat persetujuan mesyuarat Kabinet yang lalu. Pada mesyuarat Jemaah Menteri yang lepas, Jemaah Menteri telah pun membuat satu ketetapan khas di mana kita bersetuju untuk meminda perlembagaan untuk menurunkan had umur mengundi daripada 21 tahun ke 18 tahun, dan kita juga buat pertama kali dah setuju timeline-nya. Sebelum ni we haven't set the timeline, iaitu timeline-nya pada sesi parlimen yang akan datang, which is in Jun Julai. Masa itu kita akan bentangkan pindaan perlembagaan dan Kementerian Belia dan Sukan akan mengepalai gerakan tersebut
menyambut untuk pastikan bahawa anak muda akan dijadikan penentu kepada pilihan raya dan pada masa yang sama hak kita akan lebih terjaga dan terbela. Mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-14 akan berlangsung selama 12 hari mulai 1 hingga 18 Julai depan. Institusi masjid bukan hanya berperanan sebagai tempat beribadat semata-mata, malah ia mempunyai fungsi yang lebih signifikan bagi membangunkan ummah. Nur Julizan Muhammad Zain ada butirannya. Penganjuran pelbagai program di masjid dengan pelibatan masyarakat setempat wajar diperbanyak dalam usaha mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, masyarakat Islam perlu menggunakan masjid dan surau sebagai tempat untuk memupuk perpaduan dan bukan sebagai tempat untuk menyebarkan fahaman politik. Program bersama masyarakat ini dapat diteruskan pada masa-masa yang lain di tempat-tempat yang lain dan akan memberikan satu hubungan yang baik, silaturahim yang baik di antara masyarakat kampung dan juga pihak RTM sendiri. Program Hiruk Pikuk Kek Lopak Kita yang diadakan di Masjid Karyah Kampung Lisum Rantau, Anjuran Negeri FM, antara program khidmat masyarakat yang menjadi platform untuk memperkasa hubungan rakyat bersama agensi kerajaan. Dan pada program di Linsum ini, kita bersama-sama dengan masyarakat setempat mengenal budaya, mengenal hati budi mereka dan mengerat silaturahim di antara Negeri FM dan juga masyarakat kampung. Dan ini akan mengeratkan lagi silaturahim di antara stesen penyiaran kita dan juga para pendengar. Kerana tanpa para pendengar setia ini, siapalah kita. Dan mesej maklumat yang kita sampaikan kepada mereka ini diterjemahkan dengan tali silaturahim yang begini erat. Saya sangat berbesar hatilah dengan terutama jalinan hubungan baik ketua kampung, penduduk kampung dan juga dengan pihak-pihak pengurusan. Program ini terjaya. Ia berjaya dapat menarik perhatian dan menarik beberapa ramai penduduk kampung ini datang sini, kemudian mesej tidak kita sampaikan mudah-mudahan berjaya. Peranan institusi masjid dan surau perlu terus diperkukuh, bukan saja sebagai rumah ibadah, malah menjadi tempat penyatuan ummah menerusi pelbagai program dengan pelibatan komuniti setempat. Laporan Nur Julizan Muhammad Zain, RTM. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas Jumaat ini bagi membincangkan urusan pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan. Kerusi Parlimen itu kosong selepas penyandangnya Datuk Stephen Wong Tien Fat meninggal dunia 28 Mac lalu. Dalam satu kenyataan, Setiausaha SPR Datuk Muhammad Ilyas Abu Bakar berkata pihaknya telah menerima pemakluman rasmi daripada Setiausaha Dewan Rakyat Datuk Muhammad Arif Mat Yusof mengenai kekosongan itu pada 29 Mac lalu. Mesyuarat khas itu akan diadakan di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya dan dipengerusikan Pengerusi SPR Azhar Azizan Harun. Ia akan membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRK Sandakan termasuk hari penamaan calon dan hari pengundian serta daftar pemilih yang akan diguna. Satu sidang media akan diadakan selepas mesyuarat khas itu nanti.
Pekerja di semua sektor yang menghidapi penyakit atau mengalami kemalangan akibat pekerjaan diminta membuat laporan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Jelas Timbalan Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar, laporan penting bagi membolehkan langkah sewajarnya diambil sekiranya pihak majikan tidak mengambil sebarang tindakan. Datuk Mahfuz menekankan perkara itu selepas Majlis Prasambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2019 di Putrajaya. Pekerja yang mengalami penyakit itu, dia kena report. Dia pergi jumpa doktor, dia kena beritahu punca dia kena apa masalah dia, supaya doktor tu walaupun dia bukan doktor yang berkaitan dengan keselamatan kesihatan pekerjaan, tapi dia tahu kesan itu ialah berpunca daripada tempat kerja. Yang keduanya, dia juga kena lapor. Kalau majikan dia tak lapor, dia kena lapor kepada pihak berwajib, supaya mungkin ada kecuaian, kelalaian daripada pihak majikan yang mengakibatkan penyakit itu bertimpa ke atas dia. Itu dia kena report. Hanya 6,020 kes daripada lebih 40,000 kes kemalangan dan kesihatan dilaporkan kepada pihak berkuasa pada tahun 2017. Bagi kes-kes yang tidak dilaporkan, majikan boleh dikenakan kompaun oleh JKKP selain berdepan tindakan mahkamah. Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja disambut setiap tahun bagi mengenang mangsa yang terlibat dengan kemalangan dan penyakit akibat pekerjaan selain mempromosi budaya pencegahannya di tempat kerja. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan terus berusaha untuk memohon semula projek membaik pulih ban-ban di beberapa lokasi di Sarawak yang tidak diluluskan kerajaan. Jelas Timbalan Menterinya, projek berkenaan perlu dilaksanakan bagi mengelak berlaku kejadian seperti banjir dan kerosakan tanaman. Bagi membaik pulih ban-ban yang telah mengalami proses pementapan di skim saliran Sungai Bapak, skim saliran Tanjung Sirik dan skim saliran terkawal Pulau Brut pula dengan jumlah anggaran kos 10 juta. Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak telah juga mengemukakan permohonan 3 projek baharu di bawah Rolling Plan 1 hingga 4 Rancangan Malaysia ke-11 yang melibatkan skop membaik pulih infrastruktur pengairan dan saliran untuk ketiga-tiga projek tersebut. Walau bagaimanapun, permohonan tersebut tidak diluluskan. Menjawab soalan Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab, sepanjang tempoh Rancangan Malaysia ke-10, kerja-kerja baik pulih perimeter ban dan struktur air di skim saliran terkawal Paloh Bangau telah dilaksanakan dengan kos banyak 4.124 juta ringgit. Tambah beliau lagi, pihak kementerian bersama Pengairan dan Saliran Negeri Sarawak akan menjalankan kerja-kerja pemulihan bahan pertanian berdasarkan keutamaan dan peruntukan sedia ada. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-73. Semoga RTM terus cemerlang dan menjadi sebuah stesen penyiaran yang terunggul di negara kita. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-73. Selamat menyambut ulang tahun ke-73 kepada RTM. Tahniah dan syabas kepada RTM yang akan menyambut ulang tahun ke-73. Syabas saya ucapkan kepada RTM yang menyambut tahun ke-73. Selamat Hari RTM 2019. Semoga RTM terus maju. Baik saudara N5, kita teruskan dengan lintas langsung dari negeri-negeri. Sambutan ulang tahun ke-73 RTM antara paparan dari Sarawak petang ini. Kita terus ke Kuching bersama Nur Jauna Abdullah. Jauna. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peranan RTM sebagai organisasi media di negara ini masih relevan, terutamanya di Sarawak dalam usaha menyebar luas maklumat dan kandungan yang memanfaatkan rakyat walaupun berdepan cabaran digital. Ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Yati Jaya bersempena ulang tahun ke-73 RTM.
Meskipun sudah melangkaui usia lebih 7 dekad, RTM masih menjadi medium penting dalam mendapatkan maklumat, berita dan hiburan menerusi siaran radio dan televisyen. Walau bagaimanapun, peranan RTM ketika ini semakin mencabar dalam era digital, ditambah dengan cabaran untuk memenuhi kehendak penonton dan pendengar yang sudah terdedah dengan media sosial. Kami di Belia FM telah menggariskan beberapa rancangan dan program yang berbentuk lebih interaktif, yang mana penyampai-penyampai radio Belia FM lebih berinteraktif dengan pendengar-pendengar, seperti siaran radio interaktif yang kami lakukan pada waktu malam, di mana kita berinteraksi dengan pendengar melalui panggilan telefon dan salam-salam melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan juga sekarang ini kita perbanyakkan program yang berbentuk radio di lokasi, yang mana penyampai-penyampai radio Belia FM turun padang bertemu dengan pendengar-pendengar dan kita berinteraksi, kita melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang lebih memberi manfaat dan memberi interaksi yang lebih dekat. Untuk mendepani cabaran era digital bagi menarik pendengar, kami di Belia FM menyediakan program-program hiburan dan memberi informasi dengan lebih interaktif. Selain itu, kami juga membuat siaran live melalui Facebook agar pendengar kami dari luar kawasan Kuching juga dapat bersama dengan kami, dan kami sebagai penyampai juga perlu kreatif untuk menarik pendengar kami, kerana RTM khasnya Belia FM dapat didengari melalui online di myclick.rtm.gov.my. Tidak terkecuali bagi seksyen berita ehwal semasa berdepan dengan cabaran yang semakin kompleks dalam dunia penyiaran, terutama media baharu, menuntut warga seksyen itu sentiasa bersedia melaporkan berita dengan pantas dan tepat. Cabaran bagi seksyen berita ehwal semasa sekarang ini apabila landscape penyiaran berubah. Kalau dahulu ianya tertumpu kepada TV dan radio sahaja, tetapi sekarang landscape dia berubah mencakupi laman sesawang, media sosial. Jadi dengan adanya teknologi seperti jalur lebar dan juga secara dalam talian, jadi usaha pendigitalan yang serasi dengan teknologi ini menyebabkan kita perlu lebih pantas, lebih menyalurkan berita yang lebih tepat, dan khalayak juga sekarang bukan sahaja menuntut cerita-cerita ataupun berita-berita yang terkini, tetapi dari segi kualiti mereka mahu visual yang lebih berkualiti tinggi. Dan bagi pemberita-pemberita juga, saluran-saluran ini membolehkan mereka menyampaikan berita dengan lebih pantas. Jadi usaha pendigitalan dengan perkembangan teknologi yang pada masa sekarang menyebabkan kita perlu selari dengan perkembangan tersebut. Jadi untuk memastikan seksyen berita ehwal semasa relevan dan menyampaikan berita yang mutakhir adalah menjadi satu keperluan kepada semua warga RTM, khususnya RTM Sarawak, untuk melakukan perubahan agar RTM terus menjadi badan penyiar unggul di negara ini, selain melengkapkan diri untuk berdepan dengan cabaran era digital. Selamat ulang tahun RTM ke-73, Yati Jaya RTM. Saya Merrill Anak Junggat dari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 RTM. Semoga RTM, terutamanya seksyen berita ehwal semasa, menjadi pilihan utama anda dan RTM terus unggul dan menjadi pilihan utama semua. Kami di Belia FM mengucapkan selamat ulang tahun RTM ke-73. Hai, saya Bumawin. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun RTM yang ke-73. Terima kasih kerana anda terus menyokong kami. Tanpa anda, siapalah kami. Jadi terus setia bersama dengan kami. RTM terus gah. Selamat ulang tahun RTM ke-73. Semoga terus unggul. Kami warga RTM Sarawak ingin mengucapkan selamat ulang tahun RTM ke-73.
Berita seterusnya, jenayah narkotik di Sarawak merekodkan peningkatan tangkapan yang ketara secara keseluruhan bagi tahun 2019 berbanding 2018 bagi tempoh Januari hingga Mac. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh, daripada jumlah tersebut, tangkapan pengedar dadah meningkat sebanyak 56%, iaitu 157 tangkapan pada tahun 2018, manakala 245 tangkapan setakat Mac lalu. Saya dalam masa 4 minggu depan. Untuk kes di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 terdapat 42 tangkapan, iaitu peningkatan 68% berbanding tempoh sama pada tahun 2018, iaitu seramai 25 tangkapan. Bagi kesalahan memiliki pula turut meningkat 37%, iaitu 405 tangkapan pada tahun lepas kepada 555 tangkapan setakat Mac tahun ini. Manakala bagi tangkapan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1985 juga menunjukkan peningkatan sebanyak 112% bagi perbandingan tempoh sama, iaitu seramai 8 orang kepada 17 tangkapan. Sementara Akta Dadah Berbahaya Pelucutan Harta 1988 yang memfokuskan pengedar-pengedar dadah turut meningkat 126%, iaitu RM886,000 daripada RM386,000. Jadi bagi saya isu dadah dia takkan selesai. Tapi kita masyarakat pada hari ini, agensi pegawai kuasa, NGO sepatutnya sama-sama memainkan peranan macam mana kita nak mengawal. Nak mengawal sekurang-kurangnya tidak ada pelagih-pelagih baru. Tak. So ini peranan bukan peranan polis saja. Institusi keluarga penting. Institusi keluarga. Tak. Kalau kita mempunyai seorang anak remaja yang sepatutnya berada di rumah sebelum jam 7 petang, kita kena mengambil berat bahawa dia tu berada di rumah dia 7 petang. Tapi kalau kita tidak mengambil kisah apa yang mereka buat di luar sana, ini akan merupakan tanda-tanda awal kepada pelibatan mereka untuk mengambil ataupun mengambil benda-benda yang negatif. Datuk Seri Muhammad Saleh menyatakan demikian kepada pemberita selepas satu majlis lawatan kerja di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak di Jalan Badarudin di Kuching. Majlis Adat Istiadat Sarawak akan terus mendokumentasikan adat resam dan budaya kaum di negeri ini, termasuk adat perkahwinan kaum Melanau, sekaligus menjadi panduan generasi akan datang. Pegawai Majlis Adat Istiadat Sarawak John Lingtira berkata ia penting kepada generasi masa kini yang bakal mendirikan rumah tangga untuk mengetahui tentang adat perkahwinan yang harus dikekalkan. Malah beliau memberitahu sejak tahun 2010 Majlis Adat Istiadat Sarawak bekerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Malaysia dengan menyediakan perkhidmatan pendaftaran perkahwinan dalam talian. Memang kita nak mendedahkan macam mana adat perkahwinan mengenai adat pendaftaran perkahwinan melalui kita ada di Majlis Adat Istiadat dinamakan NAMS, Native Marriage Electronic System, di mana perkahwinan melalui adat boleh didaftar secara online. Ya. Lepas itu kita nak mendedahkan adat, terutama adat perkahwinan kita yang diamalkan kita selama ini supaya diteruskan. Sementara itu, Setiausaha Kehormat Persatuan Melanau Miri, Johnson Dream memberitahu ia juga menitik beratkan aspek pangkat atau status sosial dalam institusi perkahwinan kaum tersebut. Adat Melanau sekarang memang digalakkan diteruskan untuk generasi muda, untuk melestari orang-orang muda di kemudian hari. Mereka ditemui pemberita RTM pada program Bengkel Adat Istiadat Melanau di Wisma Melanau Miri yang disertai seramai 106 orang peserta. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk kita seterusnya kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Jana, terima kasih untuk pengsian langsung dari Kuching. Seterusnya kita terus bersama rakan penyampai Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu, Sabah. Dia.
Baik, terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat Sabah daripada pelbagai suku kaum perlu mempertahankan keunikan serta keindahan seni budaya masing-masing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata, setiap rakyat di negeri ini seharusnya berbangga dengan identiti diri sendiri tanpa perlu membanggakan budaya luar. Menurut Datuk Syafiee, setiap etnik di negeri ini tidak perlu merasa segan mempersembahkan kebudayaan termasuk memakai pakaian tradisi bagi terus memelihara keindahan warisan budaya nenek moyang mereka supaya tidak luput ditelan zaman. Keunikan Sabah bukan hanya daripada kekayaan sumber alam semula jadinya, tetapi juga warisan budaya setiap kaum yang perlu terus dijaga dan dipelihara dengan baik untuk generasi muda. Beliau juga berharap penglibatan lebih ramai anak muda daripada setiap suku kaum dalam penganjuran festival kebudayaan supaya golongan itu lebih mengenali dan menyayangi warisan budaya mereka. Datuk Syafiee berucap merasmikan Pesta Kalimaran kali ke-16 di Pusat Kebudayaan Murut Tenem. Sementara itu, Menteri Pembangunan Infrastruktur yang juga pengurusi Jawatankuasa Induk Pesta Kalimaran, Datuk Peter Anthony, ketika ditemui pemberita berkata beliau mahu pesta berkenaan dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah mulai tahun depan bagi menarik kehadiran pengunjung pada skala lebih besar. Perayaan Kalimaran ini tidak mempunyai tarikh, di mana kadang-kadang ia dirayakan pada April, kadang-kadang diadakan ataupun dirayakan pada bulan Julai ataupun Ogos, dan ada juga kadang-kadang ia tidak diadakan. Dan kita memutuskan bagi menghargai sokongan terutama daripada suku kaum Murut di negeri Sabah ini. Lebih 15,000 pengunjung membanjiri pesta ini yang bermula sejak 26 sehingga 31 Mac. Sejumlah 2.5 bilion ringgit diperlukan bagi membaik pulih 587 buah sekolah daif di negeri ini. Setiap sebuah sekolah memerlukan sekurang-kurangnya 5 juta ringgit untuk dibaik pulih, melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah. Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusuf Yaakob berkata, pihaknya kini sedang berbincang dengan Kerajaan Persekutuan bagi menyediakan peruntukan untuk tujuan tersebut dan berharap dapat dilaksana dalam rancangan Malaysia ke-12. Dalam perkembangan sama, Datuk Dr. Yusuf memaklumkan kementeriannya telah mengenal pasti 69 buah sekolah tidak selamat dan usaha membaik pulih sekolah-sekolah tersebut menjadi keutamaan pihaknya. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau operasi pembukaan perkhidmatan Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru di Tanjung Aru. Mengenai perkhidmatan perpustakaan ini, Datuk Dr. Yusuf memberitahu perpustakaan 5 tingkat yang menjadi salah satu ikon di bawah kementeriannya ini turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan bagi memberi keselesaan kepada orang ramai. Antara kemudahan yang disediakan termasuklah ruangan membaca lebih santai, ruangan petrosains, bilik muzik dan kemudahan meminjam buku. Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru mula dibina pada 15 Mac 2014 di tapak seluas 3 ekar menerusi usaha tanggungjawab sosial korporat syarikat Lahadatu Water Supply Sendirian Berhad dan Sabah Development Bank dengan kos 40 juta ringgit. Jasad mendiang Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah yang juga Ahli Parlimen Sandakan Datuk Stephen Wong Tien Fat selamat disemadikan di Tanah Perkuburan Kristian di Batu 12 Sandakan pukul 11 pagi tadi. Upacara tersebut dihadiri kira-kira 500 ahli keluarga dan sahabat handai termasuk balu mendiang Datin Chin Shun Yuen, 4 orang anak dan 2 cucu. Terdahulu, satu upacara memberi penghormatan terakhir dijalankan di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMKJK Tionghoa, Sandakan bermula pukul 8.30 pagi. Upacara tersebut turut dihadiri barisan Kabinet Persekutuan dan Negeri serta para kenamaan. Antara yang hadir memberi penghormatan terakhir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liu Vui Kiong yang mewakili Perdana Menteri dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jawajan Sambakong yang mewakili Ketua Menteri Sabah. Turut hadir Penasihat Parti Tindakan Demokratik DAP Lim Kit Siang dan Timbalan Pengerusi DAP Sabah Datuk Frankie Pun Ming Fung. Mendiang yang pengerusi DAP Sabah dan Adun yang dilantik meninggal dunia pada usia 64 tahun akibat serangan jantung ketika mendapatkan rawatan di Hospital Queen Elizabeth I di Kota Kinabalu pada Khamis lalu.
Pertubuhan Keselamatan Sosial dan Pekerjaan Negeri Sabah berkesor tingkatkan kerjasama dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menerusi Ops Kesan Kebangsaan 2019 yang dilaksana serentak di seluruh negara hari ini. Ops Kesan bertujuan memberi kesedaran kepada semua pemain industri perusahaan di negeri ini agar berdaftar dengan Perkesor dan KWSP yang memberi manfaat kepada majikan dan pekerja. Menurut Pengarah Perkesor Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia, pendaftaran itu juga penting bagi memberi perlindungan terhadap pekerja sekaligus mengelak dikenakan kompaun. Inilah masa yang sesuai untuk kita memberi kesedaran peningkatan tahap pematuhan di bawah kedua akta Perkesor dan KWSP ini. Beliau ditemui media dalam majlis pelancaran Ops Kesan di Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Penguatkuasaan KWSP Kota Kinabalu, Lee Taumin, menyifatkan kerjasama seumpama itu merupakan kerja berpasukan yang jitu dalam memberi perkhidmatan kepada golongan sasar. Kerjasama ini adalah sangat positif dalam usaha kami untuk memastikan pekerja-pekerja di kawasan Kota Kinabalu ini mempunyai caruman KWSP dan juga mempunyai caruman Perkesor. Mac lalu, Perkesor Sabah berjaya mendaftarkan sebanyak 81 syarikat untuk pekerja asing, 165 syarikat pekerja tempatan, pekerja asing 189 orang dan pekerja tempatan 481 orang. Manakala tahun lepas, Perkesor merekodkan seramai 345,394 pekerja di seluruh Sabah berjaya didaftarkan dengan 77,656 majikan. Sambutan Hari RTM ke-73 yang disambut hari ini diharap terus menjadi pemangkin kepada transformasi kepada RTM dalam bidang penyiaran, khususnya era pendigitalan. Harapan ini disuarakan beberapa warga RTM Sabah di Kota Kinabalu. Masing-masing juga berazam agar RTM terus menjadi terbaik dalam menyampaikan pelbagai maklumat tepat serta sentiasa bersiap sedia dengan transformasi yang berlaku. Selamat Hari RTM ke-73 tahun. Semoga RTM terus maju dan relevan dalam menghadapi era baru dunia penyiaran yang semakin berkembang. Selamat Hari RTM yang ke-73. Semoga warga kerja RTM seluruh negara terus bekerja sama dan terus menobatkan ataupun menyasarkan yang terbaik untuk RTM, khidmatnya kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Ya, selamat menyambut hari ulang tahun RTM ke-73. Semoga RTM akan terus diterima masyarakat dengan transformasi perubahan yang bakal dilaksanakan khususnya di Sabah ini. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-73 buat RTM. Semoga terus memberikan maklumat-maklumat yang baik untuk seluruh rakyat Malaysia. RTM ditubuhkan pada 1 April 1946 dengan permulaan siaran radio, manakala siaran televisyen mula diperkenal pada 28 Disember 1963. Seterusnya pada tahun 1956, bidang penyiaran di Malaysia berkembang dengan pewujudan beberapa stesen radio dan kini RTM mempunyai 34 saluran radio dan 4 saluran televisyen. Kami warga RTM Sabah mengucapkan selamat Hari RTM ke-73. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Fiona di Angkasa Puri. Silakan Fiona. Baik, dia terima kasih perkongsian langsung dari Kota Kinabalu. Negeri Sembilan catat sejarah melalui pemberian bantuan sara hidup mahasiswa B40 operasi Majlis Perbandaran Seremban MPS pula bermula di bangunan baru. Dan untuk perincian paparan dari Negeri Sembilan, kita bersama Syafiq Azrul Zafri di Studio Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Syafiq? Terima kasih. Negeri Sembilan muncul negeri pertama di negara ini yang memberi bantuan sara hidup mahasiswa B40 selama setahun. Ia memberi manfaat kepada 60 mahasiswa anak negeri yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Politeknik. Bantuan RM100 sebulan itu diberi kepada mahasiswa daripada keluarga berpendapatan kurang RM3,930.
dan kita akan mendapatkan maklumat daripada hal ehwal pelajar. Setelah mendapat pengesahan daripada hal ehwal pelajar, barulah kita akan beri bantuan tersebut. Berapa bilangan, berapa ramai kita tak pasti lagi, tetapi kita akan dapatkan maklumat-maklumat tersebut daripada hal ehwal pelajar di setiap universiti dan mengenal pasti mereka semua. Menyatakannya di Seremban, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menjelaskan bantuan itu disalur berikutan laporan media mengenai keluh kesah dan kesusahan dialami mahasiswa. Terima kasih kepada Menteri Besar baru kerana telah memberikan bantuan kepada pelajar-pelajar siswa yang memerlukan kewangan ini. Saya sangat berterima kasih dan rasa gembira kerana dapat bantuan ini. Terima kasih kepada Datuk Aminuddin Harun kerana memberi bantuan kepada mahasiswa dan saya akan menggunakan bantuan ini untuk membeli buku, makanan saya, tanggungan saya untuk belajar di Politeknik nanti. Bantuan sebegini bukan senang nak diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang tidak berkemampuan untuk belajar, and then saya rasa bantuan ini dapat membantu saya dari segi pemakanan, dari segi membeli barang-barang yang keperluan untuk belajar. Dan saya berharap agar bantuan sebegini dapat diteruskan dari semasa ke semasa untuk membantu para pelajar yang tidak berkemampuan. Majlis Perbandaran Seremban MPS yang mula beroperasi di Wisma Bandaraya, Taman Forest Hike mendapat sambutan menggalakkan orang ramai. Menurut Exko Kesejahteraan Bandar Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru Negeri, Teo Kok Siong, perpindahan ke Wisma Bandaraya itu selaras hasrat kerajaan negeri yang mahukan MPS menyediakan perkhidmatan terbaik kepada warga Seremban. Bagi pihak kerajaan negeri, saya berasa cukup puas hati dengan kemajuan bangunan baru kita, dan saya rasa seperti apa yang telah kita lihat tadi di ground floor, kita lihat ada 10 kaunter perkhidmatan untuk orang awam dan juga ada 6 kaunter yang mengutip hasil. Dan ini telah pun menunjukkan bahawa di bangunan baru Majlis Bandaraya ini, dia memang merupakan salah satu tempat di mana dia memberi kemudahan kepada orang ramai, khususnya warga Seremban. Wisma Bandaraya setinggi 2 tingkat itu menyediakan pelbagai kemudahan. Ia meliputi 578 petak tempat letak kereta, 136 petak tempat letak motosikal, surau, tandas, bilik mesyuarat, bilik latihan, ruang hidangan dan kaunter bayaran. RTM diharap terus menjadi wadah penyampaian maklumat yang tepat dan sahih kepada rakyat. Dalam konteks Negeri Sembilan, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun amat berbesar hati kerana hubungan antara Kerajaan Pakatan Harapan Negeri dengan RTM begitu erat, sekaligus ia memberi manfaat kepada rakyat. Menyambut ulang tahun ke-73 di bawah Kerajaan Pakatan Harapan di peringkat pusat dan di peringkat negeri, dan saya berasa bangga bersama dengan RTM khususnya di Negeri Sembilan ini, dan saya mengharapkan bahawa RTM di Negeri Sembilan dapat terus memberikan khidmat bakti, memberikan maklumat yang tepat, menjadi stesen yang unggul dan sentiasa memberikan hiburan kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan, dan kita mengharapkan informasi-informasi terkini daripada pihak RTM. Beliau bercakap demikian pada Majlis Perasmian Hiruk Pikuk Negeri FM sempena sambutan Hari RTM ke-73 di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Pelbagai aktiviti berlangsung selama 2 hari, termasuk pameran dan jualan, pertandingan karaoke, pertandingan masakan dan gubahan serta konsert malam ini kita punya. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-73. Semoga RTM menjadi stesen penyiaran yang unggul dan
kekal relevan. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-73. Selamat menyambut ulang tahun ke-73 RTM. Semoga RTM terus maju. Happy birthday RTM. Okey, kami di Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan ingin merakamkan ucapan Selamat Hari RTM ke-73. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari RTM yang ke-73. Semoga RTM lebih unggul di masa akan datang. Setakat ini paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Baik, terima kasih. Pertandingan kambing comel menarik bunyinya. Itu antara bahan berita dari Terengganu petang ini. Dan kita terus ke Kuala Terengganu bersama penyampai Muhammad Rashidi Isa. Silakan. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA terus memainkan peranan penting dalam memacu perkembangan ilmu peradaban Islam bertaraf antarabangsa menerusi penubuhan kursi Sultan Mizan Zainal Abidin. Terbaru, UNIZA melantik seorang cendekiawan terkenal sebagai penyandang kursi berkenaan, iaitu Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar. Di bawah Institut Pendidikan Produk dan Ketamadunan Islam Inspire, peranan tokoh ilmuwan hebat itu sebagai penyandang kerusi Sultan Mizan Zainal Abidin mengambil kira sumbangan beliau terhadap dunia akademik serta perkembangan pendidikan di Malaysia. Beliau merupakan anak jati Marang Terengganu. Sebelum ini berkhidmat sebagai Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial dan juga bekas Ketua Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Malaya. Pelantikan beliau sebagai penyandang kerusi dilihat tepat ke arah mengantarabangsakan UNIZA dan Negeri Terengganu secara tidak langsung. Kebiasaannya ialah menerusi bidang yang diterokai, yang dijaja oleh seseorang penyandang ialah bagaimana mereka ini dapat mempertalikan dengan institusi-institusi lain, di samping berusaha untuk membawa pihak-pihak tertentu sebagai penyumbang material, penyumbang idea dalam usaha untuk mengangkatkan lagi status sesebuah institusi seperti UNIZA ini. Dan kursi ini juga ditubuhkan untuk khidmat komuniti masyarakat. Sebagai kita tahu sekarang ini akademik menekankan kepada bahawa mesti ada hubungan dengan komuniti dan masyarakat. Tidak cukup dengan hanya kita berada di memperkasakan ilmu, tetapi dia tidak sampai kepada masyarakat. Majlis penyerahan watikah pelantikan penyandang kerusi Sultan Mizan Zainal Abidin berlangsung di kampus UNIZA Gombadak, Kuala Nerus. Kambing jantan baka Anglo berusia 3 tahun setengah diumumkan sebagai juara pertandingan kambing comel 2019 anjuran Persatuan Pembiak Baka Kambing Terengganu, Terengganu Goat Breeders TGB. Pertandingan dan pameran kambing sehari itu berlangsung di Laman Ternakan Pusat Perkhidmatan Veterinar Manir, Kuala Terengganu. Kambing bertompok hitam dan putih dimiliki seorang mekanik Muhammad Asrul Gulam Muhammad dari Surau Panjang, Kuala Terengganu. Dinobatkan sebagai kambing paling comel di antara 20 ekor kambing yang menyertai pertandingan julung kali diadakan ini. Kemenangan tersebut membolehkan kambing yang diberi nama Bu itu dan tuannya menerima hadiah wang tunai RM200, siji penghargaan dan sepaket pelet makanan untuk sang juara. Menurut Muhammad Asrul, kambing kesayangannya ini dibeli ketika berusia setahun lebih dari Bangkok, Thailand dengan harga RM3,000 untuk dijadikan baka induk. Kini kambing seberat hampir 100 kg ini dianggarkan bernilai lebih RM8,000. Kambing bertompok hitam dan putih dimiliki seorang mekanik Muhammad Asrul Gulam Muhammad dari Surau Panjang, Kuala Terengganu dinobatkan sebagai kambing paling comel di antara 20 ekor kambing yang menyertai pertandingan julung kali diadakan ini. Kemenangan tersebut membolehkan kambing yang diberi nama Bu itu dan tuannya menerima hadiah wang tunai RM200, siji penghargaan dan sepaket pelet makanan untuk sang juara. Menurut Muhammad Asrul, kambing kesayangannya ini dibeli ketika berusia setahun lebih dari Bangkok, Thailand dengan harga RM3,000 untuk dijadikan baka induk. Kini kambing seberat hampir 100 kg ini dianggarkan bernilai lebih RM8,000.
Umur dia 3 tahun lebih lah. Tapi pak bermakanan tu 2 kali sehari je. Pagi tu bagi daun rupuk je. Lepas tu petang tu bagi meh lah. Benda tak usah mana. Dia kena rajin. Kenapa-napa hak sakit kenapa kena segera kena berubat selalu lah. Malah Muhammad Asrul turut mengubah suai bahagian tempat duduk belakang pacuan 4 roda miliknya khas untuk Buk. Sementara itu, naib juara pertandingan kambing comel ini milik Apek, iaitu kambing jantan berwarna coklat putih baka bo milik Razali Magani. Haiwan berusia 2 tahun itu juga diumumkan sebagai juara catwalk kambing sporting. Tempat ketiga, kambing dari baka Janam Pari dipanggil Hitam Zoro berusia 3 tahun, peliharaan Wan Aziz Wan Awang. Hadiah dan sijil disampaikan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Terengganu, Dr. Muhammad Tirmizi Ghazali, yang turut memuji usaha dilakukan TGB ini dan mendapat sokongan daripada pihaknya. Selain menarik serta mendedahkan masyarakat dengan industri ternakan kambing, khususnya melibatkan golongan muda. Macam daripada awal lagi bila saya mari sini, kita ada slogan MBKB, membuat kami bantu. Jadi dengan cara ini kita memberi peluang kepada peternak-peternak kita untuk maju ke hadapan. Dan mereka bukan saja orang kata bagus dari segi peternakan, tetapi juga mereka boleh organize sesuatu yang lebih baik dan orang kata untuk memupuk mereka sebagai champion of the community. Nyata pertandingan dalam tu 20 ekor pertandingan untuk pertandingan. Dalam pameran kita ada dalam 30 ekor juga pameran untuk anak-anak kecil. Dan kita buka jualan sekali situ. Ini pertama kali ke? Ini di Terengganu pertama kali lah kita buat pameran dan pertandingan. Selain khidmat sokongan pihak JPV Terengganu, pameran dan pertandingan yang bakal dijadikan acara tahunan ini turut mendapat kerjasama dari beberapa persatuan dan agensi swasta seperti pihak Persatuan Peternakan Ruminan Negeri, Pertubuhan Peladang Kawasan Negeri dan Felda Global Ventures Holding Berhad FGV Terengganu. Terengganu sering menjadi tumpuan pelancong yang gemar menjalankan aktiviti mencandat sotong. Lazimnya, aktiviti mencandat sotong diadakan dari bulan April hingga Julai setiap tahun. Justru, mereka yang bercadang untuk menyertai aktiviti berkenaan diingatkan agar mendapatkan khidmat pengusaha bot yang memiliki permit khas sport fishing. Penolong Pengarah Bahagian Kawalan Industri Maritim Jabatan Laut Wilayah Timur, Johari Muhammad berkata, mereka perlu memastikan perkhidmatan mencandat sotong yang disediakan mempunyai lesen yang sah. Tindakan itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan mereka terjamin sekiranya berlaku sebarang perkara tidak diingini ketika berada di tengah laut. Lazimnya, pengendali pakej mencandat sotong terdiri daripada nelayan. Mengikut rekod, 82 permit bagi tujuan itu diterima sepanjang tahun lalu. Antara syarat yang perlu dipenuhi ialah keadaan bot yang baik, enjin bersih dan dilengkapi sistem keselamatan. Sport fishing ini membolehkan bot-bot nelayan membawa penumpang untuk menangkap ikan ataupun bercandat sotong lah. Dan kita keluarkan permit candat sotong, permit sport fishing ini berdasarkan kepada sokongan daripada Jabatan Perikanan, di mana bot-bot yang memohon tu misalnya bot-bot yang mempunyai CJ lesen bot perikanan yang sah. Beliau memberitahu pemberita di Kuala Terengganu, bagaimanapun sekiranya ada yang melanggar peraturan tersebut, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952. Sekian paparan berita dari Terengganu. Kami di sini ingin mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun RTM ke-73. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menzahirkan rasa bangganya kepada skuad Kedalang Merah yang terus mengharumkan nama negeri jelapang padi dalam arena bola sepak Malaysia. Memetik kenyataan yang dikeluarkan di laman Facebook rasmi Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Tun Dr. Mahathir turut mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad hijau kuning dan meneruskan perjuangan untuk memburu kejuaraan dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Tun Dr. Mahathir berkata demikian ketika menerima kunjungan Presiden KFA yang juga Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir di Alor Star.
Pada pertemuan itu, Datuk Seri Mukris turut menghadiahkan sehelai kit jersey skuad Liga Super Kedah yang tertera nama Mahathir dengan angka 7. Ia simbolik kepada Tun Dr. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Perjuangan Tun Dr. Mahathir walaupun di usia 93 tahun harus dicontohi dan menjadi inspirasi semua pihak untuk berusaha keras bagi memajukan bola sepak Kedah. Dalam pada itu, Kedah akan bertemu Selangor United pada aksi pusingan kedua Shopee Piala FA di Stadium Darul Aman Rabu ini. Baik, saudara, N5 berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan berita tempatan dan antarabangsa. Salam hormat dan jumpa lagi.